Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa nastarshiduhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi ومن سار على دربه وعلينا وفيهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keizinannya, limpahan rahmatnya, taufiknya serta hidayahnya yang memberikan kepada kita kesempatan, ruang demi ruang, peluang demi peluang, sehinggalah di hari ini kita telah pun diberikan oleh Allah kenikmatan memenuhi sebulan Ramadan. Kemudian dikurniakan kepada kita anugerah, iaitulah dengan satu hari dipanggil Aidil Fitri, diberikan kita kesempatan untuk menyambut kemenangan. Dengan kemenangan itulah hari ini kita bertahan pula sehinggalah sampai ke hari ini masih lagi diberikan kita berada pada Syawal yang mulia ini. Moga-moga jadilah kita kelompok yang tahu bersyukur kepada Allah, yang faham untuk cara bersyukur kepada Allah. Jangan jadi kepada orang yang mampu mengucapkan syukur di lidah tapi tidak mampu untuk melakukan dengan anggota tubuh badannya. Bahkan perkataannya itu tidak sama sekali sama dengan hatinya yang tulus ikhlas. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, insya-Allah kita nak sambung balik kita punya pengajian yang telah pun tertangguh selepas daripada bulan puasa sampai masuk kepada raya. Hari ini sambung balik, tak mau tunggu lama-lama. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, nak sambung pada malam ni ialah berkaitan dengan fasal yang ketiga, muka surat 47, bab berkaitan dengan marah. Bab tentang marah. Kita belum baca lagi kan? 45. Kitab kita tak sama ke? Kan? 45 marah kan? Betul, marah. Kita nak cerita marah yang malam-malam ni. Jadi ustaz pun kena marah juga. Kita marah, nak tunjuk contoh marah macam mana, tuan-tuan. Baik, marah itu merupakan satu yang fitrah. Memang semua orang ada sifat marah. Semua orang ada sifat marah. Semua orang ada lumrah dalam fitrah hidup dia, ada sifat marah. Wa'lam bahawa marah itu, ketahuilah bahawa marah itu satu sifat kecelaan yang sangat banyak kebinasaan. Orang yang suka marah banyak, hidup dia ni penuh dengan marah. Dia cakap dia akan menimbulkan marah. Dia akan marah. Orang cakap lagu mana baik pun dia marah juga. Ada tuan-tuan orang lagu tu sampai muka cengih, orang takut nak tegur. Cengih muka, nak senyum payah. Kita di masjid lah kadang-kadang surau tuan-tuan, kadang-kadang kan lepas habis semayang ni nak salam dengan orang, muka cengih, muka tak mau senyum. Kita betul orang nak faham pasal buat tau, jadi cengih lagu tu. Tak payahlah lepas semayang salam orang, tengok muka orang senyum kepada dia. Dia orang Islam, dia adalah ahli saudara kita, dia beradik-beradik kita, dia kawan kita, dia adik-beradik kita tuan-tuan. Dia adalah merupakan satu ahli pertalian kekeluargaan Islam yang kita kena ukirkan senyuman lebih banyak daripada orang lain. Tuan-tuan, maka fasal yang ketiga ini iaitu marah.
merupakan satu sifat yang tercela, kerana banyak sangat kebinasaan daripada membina. Banyak kebinasaan lagi daripada benda yang positif. Kerana ia menyebabkan pada anggota yang zahir itu akan pukul. Bila marah, tangan akan naik. Bila marah akan timbul cacian maki. Bila marah akan timbul sampailah kepada kemuncak sampai membunuh. Pukul dah, maki dah, lah kali tuan nak buat apa dah, bunuh tu kerana kemarahan. Tuan-tuan, jangan main dengan marah ni tuan-tuan. Sebab itu, marah itu perlu ada cara untuk kita meredakan kemarahan. Dia tak boleh membiarkan kemarahan itu memarak tanpa ada keredaan. Baik. Manakala dalam hati pula akan berdendam. Orang marah akan ada sifat dendam. Dia taram, orang panggil taram. Orang Pulau Pinang, orang Belah Utara, dia panggil taram. Ku taram kan, jaga kan. Dia taram. Dia akan jadi dendam. Dia akan jadi orang yang dengki mendengki bila ada sifat marah ni. Suka cita dengan terkena bala pada mereka yang dimarahinya. Dia seronok dengan orang tu kena bala. Padan muka dia, buat sangat gagu kan. Padan muka, nanti tengok kereta dah rosak. Kawan tu kereta rosak tuan-tuan, kena time kereta tu nak rosak. Tengok tepi jalan, tu tersadai tepi jalan, dia kata padan muka, buat lagi ke orang kan. Tu Allah Ta'ala bagi cash bagi kang. Dia kata Allah bagi cash kat dia tu sebab apa? Sebab dia marah kawan tu punya pasal. Tuan-tuan, Allah nak uji dia dengan berbagai ujian, bukan dengan asbab kita saja. Dan kita tidak ada satu kuasa nak mengatakan orang itu ditimpa bala kerana buat kita. Who are you? Lu siapa nak kata macam tu? Hang tahu kau dia kena bala sebab apa? Bala boleh jadi kerana Allah sayang. Ujian Allah, Allah nak uji. Wa basyirus sabirin, dan berilah berita gembira kepada mereka yang sabar. Kalaulah bala itu kesemuanya adalah merupakan satu pembala bencana untuk menjadikan seorang itu ditimpa musibah yang menyebabkan dia dibalas dengan sesuatu, mana mungkin ayat itu menyatakan wa basyirus sabirin. Ayat itu kata apa? Berilah berita gembira kepada orang yang sabar. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin. Kamu akan diuji, kami akan uji mereka kamu semua. Bi syai'in, dengan sesuatu, minal khawfi, daripada rasa takut, wal ju'i, rasa lapar, wa naqsin minal amwal, akan hilang harta benda, wa naqsin minal amwali wath thamarat, hilang tanaman-tanaman, buah-buahan tak ada, makan-makan tak ada. Wa basyirus sabirin, tapi Allah Ta'ala kata apa? Kami uji kamu macam tu, tapi berita gembira siapa yang sabar. Tiba-tiba kita geram dekat dia punya pasal, kita tepi-tepi, padan mukang, buat lagi aku kan. Tengok Allah Ta'ala bagi cash kan. Dia boleh begitu tuan-tuan. Padahal kawan itu sedang diuji oleh Allah, sama ada dia sabar ataupun tidak. Kita kerja kira nak fikir orang Allah Ta'ala balas untuk kita. Tuan-tuan, baik, duka cita bila ia dapat nikmat, rasa macam geram lah. Tiba-tiba geram pasal dia tu tengok baru tukar kereta baru. Kawan tu dapat apa ke? Dia tukar kereta lain, kereta lama rosak, tukar kereta baru. Dulu pakai kereta Viva, ni tukar kereta nama Azia. Dia tukar, beradik-beradik sama agak, berdua juga. Dia tukar yang tu je. Kawan ni kata bang, tu nombor ekor naik tu. Dia boleh begitu. Dia duka cita, dia kan kata dia ni mau apalah, dia ni bukan mau ada duit. Ni semua duit ni semua duit haram semua. Dia boleh begitu. Pada kawan tu tuan-tuan,
Pagi, petang, siang, malam kumpul duit ni nak bayar duit muka. Sebab nak tolak Viva dia pun dia bagi harga bawah pada ES5. Nak tukar kereta Viva dia. Sebab saya pakai Viva. Bila nak tolak Viva, cek balik harga, tengok EX5 baru dengan dia, EX5 beli mahal lagi. Baik aku pakai Viva. Tuan-tuan, tak boleh tukar. Dia nak tukar upgrade sikit Azia. Nak bayar duit muka Azia pun tak cukup, tuan-tuan. Tiba-tiba dia ni mai kata nombor ekor. Pasal apa? Punca dia apa? Dia ada hasad. Dia dengki sebab sifat marah dia kepada kawan ni. Timbul fitnah, timbul benda-benda yang menduka citakan dia dari nikmat yang orang dapat. Baik tuan-tuan, dan bercita-cita atas membuka rahsianya. Ini lagi bagus. Yang ni lagi pelik. Lagi pelik. Macam mana? Lagi pelik tuan-tuan, buka rahsia orang. Sebab tu tuan-tuan, kita ni dalam persahabatan, bukan semua benda kita boleh cerita kat kawan kita, terutamanya tentang hal ahli keluarga kita. Hal ahli keluarga, hal rahsia keaiban kita, kecuali kawan tu memang betul-betul macam family kita dah. Dia tahu selok-belok ahli keluarga kita, itu lain cerita. Yang ni dia pukul rata tuan, cerita kat semua orang. Satu hari bila kawan ni mula geram dekat dia, dia tu ke, aku kenal lah dia, luar dalam aku kenal lah dia. Hampa tak kenal dia, aku kenal dia lah. Ingat dia okey lah, nampak dia okey. Dia tak okey lah, dia bukan lagu tu lah. Yang tak tahu dia pirasat besar. Dia boyak pirasat besar, kita faham lah. Tuan-tuan, mungkin orang luar dia tak tahu kot pirasat tu apa, kan? Mamu nak terjemah lagu mana Mamu Najib? Pirasat. Lagi dia budak-budak main ke belakang ni, dia panggil pirat. Ni pirat betul ni. Dia pirat lah, dia tak pun. Dan orang lama firasat ni pirat dia pun. Tuan. Nak beritahu kata apa tuan-tuan? Kita bila main satu masa marah, aib kawan kita pun kita buka. Ini perangai juga tak boleh. Amanah tak ada, tanggungjawab tak ada terhadap sahabat kita tuan-tuan. Tak usah buka aib. Walaupun kita marah lagu mana pun, jangan buka aib orang. Hang tak tahu dia ni dulu, aku kenal dia lah, kira duk keluar bar, masuk bar, keluar bar, masuk bar. Lah ni yang jadi bagus, tu duk buat gila-gila. Dia boleh begitu. Aku kenal lah dia. Jangan buka aib kalau orang itu telah pun tubah. Berdosa besar seseorang itu membuka keaiban bagi seseorang yang dah berubah kepada kebaikan. Berdosa besar. Hang buat lagu tu menyebabkan kawan ini muka macam muka tak ada di depan orang. Tuan-tuan, ni musim politik ni duk main. Ni musim aku buka cerita aku londeh aku buat lagu ni kan, buat lagu ni kat aku. Dia kan lawan buka, cerita lama-lama tu keluar balik semua tuan-tuan. Nak jadi lagu mana? Wallahu a'lam. Betul tuan, orang politik ni dia kena belajar tasawuf lebih sikit. Kena rendam buku tasawuf bagi dia minum. 1 hari 3 kali minum. Malam sekali tu gigit turai kitab tu. Makan kepai makan bagi dia faham sikit. Kena tasawuf lebih sikit kat dia, bagi simpan hati tu, bagi bersih sikit. Saya bukan nak sebut politik, tapi ini menyebabkan tuan-tuan hari ni merata tuan-tuan. Jadi benda yang hang maki aku maki hang kata aku kata hang balik. Sat lagi duduk majlis mana ai duduk semeja pula. Ai boleh makan sekali, boleh pergi duduk melawak-melawak. Yang orang bawah tuan-tuan lawan maki tak habis-habis. Hang jumpa pukul ludah baik hang ni kali ikut belakang paling slipper. Tuan-tuan, lalu depan rumah dia angkat menyapu silang depan rumah. Tengok bagi orang lalu. Tuan-tuan, ini punca politik. Tapi orang bawahan lebih-lebih daripada orang atasan. Lawan maki sampai menyebabkan perpecahan dan perpaduan di antara orang Islam. Perpecahan orang Islam berlaku tuan-tuan.
Politik lah, jangan nak maki orang. Dia tak setuju nak maki lawan maki ni. Dia tak setuju. Maki, marah, kata, mencarut, itu salah. Itu salah. Baik tuan-tuan. Dan tiap-tiap satu daripada yang tersebut itu sebab bagi kebinasaan. Betul? Dan tiap-tiap satu itu memecahkan kesangatan marah itu. Antara yang amat penting pada agama, nak kena memecahkan kesangatan marah itu, kena bagi cool down. Dan itu perkara yang amat penting dalam agama. Marah itu fitrah. Islam kalau tak ada sifat marah, tak berkembang Islam. Ketika mana orang kafir Quraisy menghina Islam, meletakkan Islam serendah-rendah tempat, lawan Islam, tuan-tuan, orang Islam tanpa sifat marah yang membara dan mengorak, tak mungkin tuan-tuan. Tengah duduk baik elok-elok ni, apa abang sihat ke? Rodok tak ada. Dia kena ada sifat marah sikit. Allah kat hang ni pasal sebab hang ini orang yang tidak dapat dah selamatkan, sebab hang orang yang sangat-sangat melawan Islam. Sebab tu tuan-tuan, dalam Islam ketika mana berperang, kalau orang tu surrender, tak boleh dibunuh mereka. Tawanan perang tak dibenarkan bunuh. Tak dibenarkan bunuh. Dalam sejarah Islam, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu agak sikit tak berapa bersetuju dengan panglima Islam yang bernama Khalid ibn Al-Walid. Dia kurang bersetuju sikit. Itu antara sebab kenapa ketika zaman Khalid bin Al-Walid, ketika zaman Umar nak jadi khalifah, Umar bagi surat pelucutan jawatan kepada Khalid bin Al-Walid. Antara sebab dia apa? Dalam sejarah Islam ada sekali tuan-tuan, Khalid telah pun membunuh tawanan perang. Umar tak setuju. Tapi Umar ni, Khalid ni adalah orang kanan, orang kuat kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kalau Umar ni orang kanan dia, orang panglima perang yang dia paling dia memang suka-suka, ialah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Dia ada, dua-dua orang ada kelebihan. Bukan diletakkan Khalid ni, antara sebab-sebab lain adalah kerana orang Islam dah mula berta'assub kepada Khalid. Ta'assub. Mula dengar dah, siapa ni nak pergi perang dengan tak nak pergi perang ni, siapa panglima perang? Khalid. Khalid kami nak ikut dah, sebab confirm menang. Sampai tahap macam tu. Jadi zaman Umar nak mengelak daripada meletakkan kemenangan itu kerana Khalid. Khalid punya hebat, dia punya panglimaan dia tuan-tuan, dilucutkan jawatan. Antara nak meletakkan kemenangan kerana Allah dan kemenangan kerana Khalid, dari segi akidah, Umar kata dari segi akidah itu, pegangan umat Islam, lucut jawatan. Biar semua orang pergi perang kerana Allah, bukan kerana Khalid. Tuan-tuan, itu perjuangan Islam kerana akidah itu nombor satu. Akidah nombor satu. Kita bukan akidah nombor satu. Kita al-fulusu ila manfus nombor satu. Duit dapat dulu, tuan. Kita kira duit dulu. Baik, sambung. Maka sabda Nabi SAW dalam memecahkan kesangatan marah itu, nak cool downkan marah itu penting, kaedah ini. Maka Nabi menyebutkan dalam sepotong hadis, laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukanlah yang sangat kuat itu bisur'ah, dapat banting orang, dapat menjatuhkan orang. Sur'ah ni kalau kata kalau tuan-tuan tengok dalam channel Arab, dia panggil ada satu channel, dia panggil Musara'ah, channel gusti, wrestling. Channel Nabi kan seorang pentinju juga, Nabi pun penggusti juga kan. Seorang penggusti yang hebat di zaman Rasulullah nama Ruqanah.
Ruqanah tuan-tuan kira paling kuat lah. Tapi Nabi kita dapat mengalahkan Ruqanah. Sebab Gusti ini bukan kekuatan fizikal semata-mata, tapi kekuatan mental. Macam mana nak menjatuhkan lawan? Teknik jatuhkan lawan tu macam mana? Kalau kita kuat tapi tak ada teknik, kita akan tumbang. Tapi hari ni wrestling tu jangan duk cerita lah. Dia ambil kursi, dia bagi muka kawan tu, Zaid ni naik, perempuan tu naik, Zaid ni naik, pakai spender saja. Makcik-makcik tak boleh tengok tau. Kalau mami duk tengok gambar tu, memang ser betul ya. Set nak tengok gambar. Siapa ni? Tukar-tukar channel. Channel apa mami? Channel wrestling. Oh, WWE. Dulu WWE, World Wrestling Entertainment. Dulu WWF kan, World Wrestling Federation. Dan ni World Wrestling Entertainment, WWE. Ingat tentang kata kecil-kecil tu pulau rendah. Oi, karakter yang ada dalam wrestling tu punya minat sungguh. Kami di flat Batu Lancang tu punya minat sungguh. Hang jadi apa? Dia buh nama seorang-seorang. Dia ni Shawn Michael, dia ni Hulk Hogan, dia ni apa, Rikishi, buat gemuk sikit. Saya dia buh nama apa tu tak ingat dah. Saya pun kenal nama. Ada seorang lagi nama apa ke? Dia ada lah nama-nama ni. Sebab apa tuan-tuan? Sebab minat dengan wrestling. Minat dengan wrestling dia buat nama-nama ni. Tapi kita terlupa yang pada zaman itu kita tak tahu, kerana tak didedahkan bahawa wrestling ini adalah sukan orang Islam asalnya. Sukan orang Islam dah apa? Sukan orang Islam, yang orang Islam ni memang dia ada sukan sebenarnya. Memanah, pedang, berkuda, berenang tu sukan orang Islam. Berenang, kuda, memanah, wrestling, tinju ni apa ni, apa? Wrestling ni. Lagi apa lagi? Apa lagi? Rejam lembing, rejam. Itu semua sukan orang Islam. Dan bila ni tambah satu lagi, dia tambah apa? Memancing. Mancing bukan saudara. Mancing tak ada kena-mengena. Sekali tu tuan tengok Ustaz betul mancing pakai pancing pula orang. Betul tuan. Tapi tak salah lah pancing pun. Tapi kalau pancing saya tak ingat dunia, salah. Pancing tak ingat rumah tu Ni dunia mana? Dia ada rumah nombor 2 belah bawah jambatan. Tuan-tuan. Jadi itu sukan-sukan orang Islam. Tapi semua sukan ini hari ini telah pun didominasi oleh orang bukan Islam. Contohnya berenang orang Islam punya. Tapi hari ni nak pergi masuk dalam kolam renang, dia punya rules and regulation mengikut tata cara siapa? Dia nak kena pakai seluar tight, dia nak kena pakai baju tight, dia nak kena pakai baju-baju yang mengikut tubuh badan kita. Bila masuk dalam air pula, keluar balik tuan-tuan, dia kalau kata perempuan memang confirm akan nampak. Tuan-tuan, dia naik berkuda hari ni pun sama juga. Berkuda sama juga. Nak sukan berkuda, tak ada ribu-ribu, puluh-puluh ribu, tak boleh sukan kuda. Takat ni kuda dalam game. Tuan-tuan, memanah hari ni alhamdulillah. Hari ni alhamdulillah memanah dapat orang Islam mendominasi balik dengan memanah tradisional. Yang ni ikut yang boleh lagi. Baru ni tengok dalam dekat Turki. Memanah tuan-tuan, dia memanah dengan tradisional, buat sukan tu dibuat cara peringkat international. Dah ada orang. Ada seorang doktor tu ikut kuliah hari ni. Bagus doktor. Tuan-tuan, dia punya bila sembang dengan dia cerita pasal apa dia memanah. Sembang lama dengan dia. Semua sembang dengan dia. Dia kata apa? Dia punya feel ketika mana dia memanah adalah seolah-olah melepaskan. Dia lepaskan semua apa yang dia rasa lepas.
Target, fokus, semua ada kat situ. Dia rangkum semua, pam dia bagi. Itu rangkuman dia. Berenang tuan-tuan boleh berenang. Dia menggerakkan seluruh tubuh. Kuda, pergerakan seluruh tubuh. Pedang, fokus. Silap, kita silap mengelak, silap bermain, pedang makan tuan. Tuan-tuan, rejam lembing, ada target dia, ada jarak dia, ada teknik dia. Baik tuan-tuan, seterusnya, innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu 'anil ghadab. Bukan katalah orang yang marah itu orang dikira kuat ketika mana dia dapat membanting orang lain bagi jatuh. Tetapi hanya saja yang dikira kuat itu adalah ketika mana orang yang betul-betul kuat, a powerful man. Siapa dia orang paling kuat? Orang paling kuat sekali ialah orang yang dapat mengawal diri dia ketika mana dia marah. Ketika marah tu dia dapat kontrol diri dia. Ada orang nak kontrol diri sampai bergetak bibir ni, itu yang marah. Sampai orang nak sabak dia. Ada setengah orang sampai tahap geram sangat-sangat ni. Ni duk genggam ni sampai dia tak mau nak lepaskan marah dia. Dia pergi keling buang, dia pergi tumbuk dinding, pergi tumbuk kereta, tumbuk motor, terajang motor, dia geram. Cari tempat nak lepas marah dia. Tapi orang yang paling kuat adalah orang yang dapat meredakan marah dia, dapat kontrol diri dia. Dia dapat menguasai diri dia. Dia tak hilang diri dia tuan-tuan. Dan setengah orang marah sampai tahap lupa diri. Ini bahaya tuan-tuan. Dia marah sangat sampai jadi naik tok nenek. Tu bukan tok nenek, tu setan. Dia pun kata, dia ustaz kalau marah je tok nenek dia main. Tok nenek dia siapa dia? Dia bin siapa? Tok dia nama apa? Yang masuk tu tok dia dah mati ke boleh masuk ke dia? Tak tahu lah ustaz, dia kata tok nenek masuk. Tanya kat dia, tok nenek anjing ke? Ke tok nenek setan? Oh, dia marah ustaz, kalau marah ni sampai hilang, dia akan hilang apa? Apa Iman? Dia tak sedap. Yang ni tuan-tuan, bila dia sedap, dia akan sedap bila polis main gari tangan dia sedap. Dia sedap. Kalau tengah dia duduk marah-marah tuan-tuan, teman-teman ada kawan-kawan duduk keliling dia, yang dia boleh tahu kalau tak dia bawa aku, geng-geng aku dia masuk ni. Oh, time tu dia tunjuk tok nenek dia. Tok nenek dia masuk. Masuk tu dia buat ke mana tuan-tuan. Dia punya rimau lebih rumah. Pakat dia tu pun takut. Dia tak, jangan orang main dia. Dia tok nenek rimau. Apa kau orang tok nenek rimau? Pilot zoo lah. Tuan-tuan, betul. Ada yang jin itu menyerupai rimau tu ada. Saya pernah merawat tuan-tuan satu orang hamba Allah yang agak macam itu, memang betul ya. Bila dia kata dia jadi dia duduk dalam bilik seorang-seorang, mak dia sampai tak tahu tak berani tegur dia. Duduk dengar orang duduk cakap dinding krang bunyi dalam bilik. Sekali dia keluar dia okey. Bila mai tuan-tuan, kita bila buat rawatan Islam, bila buat waktu duduk ruqyah ni tuan-tuan, dia jadi rimau semua. Bukan tukar jadi rimau, dia tak habis tu lah. Dia bunyi tu bunyi rimau. Bunyi rimau dengan tangan-tangan berubah lagu tu duk krang tarik tuan-tuan itu. Dan sekali bila jadi lagu tu tuan-tuan, kita ruqyah, kita ruqyah macam biasa, jadi berimau. Dia kali dia mengau, wang dia mengau sekali. Saya rasa menceri rumah kita berseriau. Jadi rimau semua. Rawat juga, tapi sebab duduk depan mak bapak dia, kita pun kena bagi kuat sikit lah. Kita pun tunjuk, kalau mak rimau tak apa cik, duduk seorang ada, kita pun belah lagi belah. Ingat aku mainkan selamat, tinggal anak aku duduk tu lah. Teruskan juga, alhamdulillah, dan selesai alhamdulillah. Itulah nak ceritanya. Ada main macam beruk, ada jenis macam beruk lompat duduk atas cushion. Kita tengok, alamak, beruk pula dah. Yang main, yang cakap, yang main
cakap Tamil, tak mau cakap Melayu. Jenuh terjemah seorang sebelah. Dia cakap apa? Dia cakap apa? Kita ada terjemah semua. Sebab kita nampak yang muka lagu ni, tapi tak. Kena panggil Ustaz Syafi main baru dia okey. Jadi lagu tu, tuan-tuan, sambung balik. Dan marah sampai tahap tak ingat ni memang tak boleh. Tidak boleh. Kalau orang macam tu jangan duk bangga lah. Jangan duk bangga, jangan duk seronok. Jangan duk fikir tak ada. Saya kalau marah dan tidak tak ingat. Kawan-kawan kata dia tak boleh Ustaz. Cerita macam seronok. Jangan duk seronok-seronok. Ang kena pergi berubat penyakit ang. Ini penyakit jin sudah masuk. Jin dengan ang dah lekat dah. Bila dia trigger marah aja, kawan ni akan masuk. Trigger marah, kawan ni masuk. Yang saya kata tadi tu, yang jenis harimau tu tuan-tuan, sampai tahap lagu mana dia marah kat kawan tu, dia pegang cekak ni, dia angkat kawan tu tuan-tuan, duk pegang nak pergi pecah halpung. Kalau mati kawan tu tuan-tuan, masuk penjara dia nak apa? Saya sebenarnya ketika mana saya membunuh dia, saya ada seekor harimau. Nampak lagu tu? Jenuh letak pula dalam perhilitan sekali. Kena ada dua. Satu perhilitan, satu lagi penjara. Tak duduk tak mana. Tuan-tuan, sambung balik. Artinya ia kuasa menahan dirinya daripada umpama memaki dan memukul pada ketika ia marah terhadap seseorang yang lebih dhaif daripadanya. Ya. Biasanya orang marah ni tuan-tuan, nak maki orang, nak pukul orang, dia akan maki siapa? Orang yang lebih kuat ke orang yang lebih dhaif? Ini lumrah fitrah, jangan bohong. Kita bahkan berupaya maki orang, marah orang jika orang itu lebih dhaif daripada kita. Kalau orang tu kuat, orang tu hebat, orang tu badan sasar, kita cicak kubing, berani maki kawan tu? Tak berani maki. Tak berani maki. Kita tahu, aku maki kat hang, aku tak balik. Cuba kawan tu main jenis dia cicak kubing, kawan ni pula Mr. Bean dengan spek mata macam memang lagu tu tuan-tuan. Dia kena. Maka tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, ini maksudnya apa? Kita berupaya untuk marah dan maki dan pukul orang yang lebih lemah daripada kita. Baik. Seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suruhkanlah daku dengan satu pekerjaan, tetapi sedikitkan. Laki-laki ni kata, ya Rasulullah, wasiatlah kat aku apa-apa yang aku boleh buat, tapi aku tak boleh buat banyak, aku boleh buat sikit je. Apa ya Rasulullah yang banyak manfaat dia? Maka Nabi mengatakan, la taghdab, kamu jangan marah. Benda sikit tapi manfaat banyak. La taghdab, jangan marah. Maka laki-laki itu mengulangi lagi, minta lagi, ya Rasulullah, bagi tahu kat aku benda lain lah. Seolah-olah laki-laki ni minta, bagilah benda lain. Jangan kata taghdab, jangan kata jangan marah aja, bagi benda lain. Nabi tetap mengulanginya sehinggalah 3 kali. Maka Nabi mengulangi la taghdab. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Abu Hurairah, nak menunjukkan bahawa kepentingannya untuk menjaga marah ini tuan-tuan. Jangan marah. Baik. Lazimkanlah 2 perkara pada kelakuan marah. 2 benda. Ni lastnya nak balik ni. Saya kena berhenti, insya-Allah ngam-ngam saya nak kena balik tuan. Belum balik, kena balik. Ni ada mesyuarat di masjid, ngam-ngam pukul 9 dan nak balik. Dan lazimkanlah 2 perkara pada kelakuan marah. 2 benda ni. 1, memecahkan marah itu. 1. Ni boleh buh. Kalau siapa-siapa set lagi nak buh dalam Facebook ke nak buh apa ke, boleh ambil yang ni. Nak buh bagi orang-orang ramai-ramai tahu, boleh ambil. 1, pecahkan marah. Iaitulah saya tiada bermaksud dengan memecahkan itu menghilangkannya sama sekali, kerana ia tiada hilang sama sekali dan tidak sepatutnya ia hilang. Bahkan jika ia hilang, nescaya wajib dihasilkannya kembali, kerana ia perkakas bagi memerangi sekalian orang kafir yang memerangi Islam, menegah daripada segala kejahatan dan menyuruh dengan mengerjakan kebajikan. Dan marah itu seperti anjing perburuan,
dan hanya saja dimaksudkan dengan memecahkannya itu mengajarnya hingga ia mengikut akal dan syarak. Pecahkan dia supaya dia marah itu macam seolah-olah anjing perburuan. Anjing perburuan, kita yang mengarahkan dia, bukan dia mengarah kita. Ada faham? Maksudnya marah itu kita boleh kawal. Sampai tahap marah itu kalau hilang, kena cari balik marah tu. Bila? Apabila tadi sebab tadi ya, macam perang tadi tu. Perang tadi tu kena cari balik. Dia dah reda, cool, relax, nampak pun tak ada apa-apa. Dia kena cari balik marah itu supaya timbulkan balik. Baik tuan. Dan syarat dan diamnya biarlah dengan sebab petunjuk daripada keduanya, dan tiada ia menyalahi keduanya, seperti anjing perburuan menurut perintah tuannya, dan yang demikian itu mungkin dengan bersungguh-sungguh pada mengajarnya, iaitu membiasakan pada lambat marah dan membiasakan pada memaafkan di samping ada berbagai sebab untuk marah. Nombor 2, nombor 1, pecahkan marah itu daripada marah tanpa sebab, marah untuk membuli, marah untuk maki hamun, kepada marah yang bermanfaat untuk Islam. Nombor 2, memelihara marah itu pada ketika ia berkobar-kobar dengan menahannya barang yang dalam hati. Tahan dalam hati. Memang geram orang kata kat kita. Tuan-tuan, apa tuan-tuan rasa kalau tuan-tuan tahu orang kata kat tuan-tuan? Kita boleh kata aku tak kisah, kata bila apa pun, pembohong ke mana pun. Satu hari kalau kata orang kata depan-depan, memang kata balik. Tu ya Umi, ditarap dia habis-habis no. Hang tunggu hari. Hari ni hari yang ada lori, ada bas, ada hari aku balas. Kita hilang tu tuan-tuan. Tapi memelihara, 1, pecahkan marah. Nombor 2, pelihara marah supaya ia tak berkobar-kobar, tahan dalam hati. Jika ia boleh menyebabkan sesuatu yang mudarat, buang pun. Apatah lagi marah itu kepada ahli keluarga yang boleh menyebabkan perpecahan. Perbetulkan keadaan. Jika fitnah yang tersebar, pecahkan kebuntuan fitnah itu. Wallahu ta'ala alam tuan-tuan. Moga-moga kita bertemu lagi InsyaAllah lagi. Awal lagi pasti pasal nak jauh kan. Oh tu jam Jerman. Betul ya. Betul ya. Betul lagi terus lagi Bawa pula. Cara menahan marah. Cara menahan marah tuan-tuan, nombor 1, dengan pengetahuan. Ia mengetahui bahawa tidak ada sebab baginya marah, melainkan ia ingkar bahawa berlaku sesuatu itu atas kehendak Allah Ta'ala, bukan atas kehendak dirinya. Dan ini sehabis-habis jahil. Dia tahu sebab marah tu kenapa. Dia kena faham. Dia faham marah. Aku tak tahu sebab aku marah. Itu nama dia Perak Road Megang. Marah apa aku tak tahu, tapi aku marah. Sebab marah, dah wali marah, aku marah. Ada juga main marah tak tahu kepala kau. Contoh aksiden tepi jalan. Dia tengok dia tengok ada orang lebih pukul satu hamba Allah. Dia nenek pecelapak tu pukul. Dia lalu, dia turun motor, dia turun pergi lapak. Aku area dia pergi area kawan ni. Pukul dah. Buat ramah-ramah ni. Maksudnya mesti ambil pukul dia. Dah apa pukul aku pukul. Ada lagi yang tu. Berlungguk tuan-tuan. Lepas tu duduk kedai kopi ramai-ramai cerita. Ang lah pergi pecatung. Ang pergi pukul dulu, aku pergi pukul ya. Ang gila lah pergi pukul dia sebab apa? Tak ada, apa jatuh pukul. Hang tahu siapa pergi pukul dia? Aku tak tahu. Tanya balik kat yang orang pertama pergi pukul tu. Mesti pergi pukul dia? Aku tak tahu. Aku tengok dia langgar kawan tu, aku pergi pukul. Tengok kawan tu rupanya tuan-tuan, pergi langgar kawan, dia pelanggar kereta depan. Rupanya dia di dalam kereta tu tuan-tuan kena heart attack. Dia buat tarik ni keluar, pergi sedekah kawan ni tuan-tuan, heart attack dia tu bangun elok tu heart attack.
Tu pula kata masih banyak buat buku aku, hati aku dah hilang. Tuan. Dan ini sehabis-habis jahil, dan lagi ia mengetahui bahawa marah Allah Ta'ala lebih besar daripada marah dia. Dia tahu hang kira hang yang marah, tak kira marah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala punya kemarahan lebih besar daripada kemarahan kamu. Dan limpah kurniaan Allah Ta'ala lebih besar dari beberapa kali daripada mendurhaka akan Tuhannya. Maka Allah Ta'ala tiada memarahinya, dan hendaklah ingat bahawa engkau lebih wajib mengikut perintah Tuhan daripada engkau memarahi itu mengikut perintah engkau. Nak ikut perintah Allah kan nak ikut perintah marah kita kan? Ikut perintah Allah. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian. Dan nombor 2 ialah dengan tindakan. Apa tindakan? Ketika marah ucapkanlah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ketika marah banyak ucap a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kerana marah itu datang dari angkara syaitan. Waktu main marah tu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan kadang-kadang kita punya marah ni sampai sesak dada. Betul tak? Sesak dada ni marah. Duk tahan ni, tu orang lama-lama dia panggil terbakar dada kan, dia pergi terbakar dada. Betul tak? Orang lain dia tak faham terbakar dada, dia pilih dah, terbakar dada awak berapi. Tapi orang dulu, mak-mak kita dulu, hang lah aku terbakar dada kan. Dia sebut kan, mak-mak kita dulu kan, tok-tok sebut kan, hang ni lah aku tak tahu nak cakap apa kan, terbakar dada kan, tahu tak? Tahu dah kata dia marah kita tu. Kita punya panggil tak elok tu. Baik tuan. Jika marahnya tidak berhenti dengan perkataan ini, maka hendaklah ia duduk. Baca auzubillah pun tak jalan dah. Nombor 2, duduk. Duduk tu dia mencari macam orang shot lah. Orang shot cari duduk. Dan jika tiada padam marahnya juga, duduk tu pun tak ada apa. Auzubillah pun tak jalan dah. Duduk pun tak jalan dah. Baring terus. Baring terus. Baring pun tak jalan. Lu marah terketak-ketak dah shot dah macam mana orang nasawan dah. Tuan-tuan, bangkit, pergi ambil air semayang. Ambil air semayang tak jalan tuan-tuan, korek liang tanam dia. Tuan. Semua tak jalan, maknanya teruk sangat dah tu. Wallahu ta'ala alam tuan-tuan. Moga-moga Allah berikan kita panduan untuk hidup sebagai seorang mukmin, dan diberikan kita tuan-tuan kebijaksanaan dalam mengurus dan mentadbir ahli keluarga dan hidup kita kerana Islam. Wallahu alam. Yang baik daripada Allah, yang buruk daripada saya. Moga-moga kita bertemu lagi tuan-tuan, insya-Allah, yang di alam maya dan di alam nyata. Moga-moga Allah bertemu dengan kita balik tuan-tuan. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.